عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. Maksudnya, berhati-hatilah kamu daripada berprasangka, kerana prasangka adalah sebohong-bohong ucapan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Negeri Sembilan 102.7. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ini baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda rakan-rakan saya. Terus setia bersama-sama kami. Waktu ini seperti biasa setiap hari Selasa 9 malam untuk kita bawakan rancangan Tafakuh Fiddin bersama untuk kita berbicara adab nikah kahwin. Kita nak dengarkan sama-sama bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM atas talian kita waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat kita? Baik. Alhamdulillah. Untuk kita dengarkan lagi perbincangan kita tentang adab nikah kahwin. Kita dah masuk bab kira fasa ketiga lah perbincangan kita berkaitan dengan adab pergaulan suami isteri ini, dan kita dah sentuh satu dah sentuh minggu lepas, dua separuh, kita nak sambung lagi, ada 12 kesemuanya adab pergaulan suami isteri yang perlu kita faham sama-sama dalam kita nak pastikan rumah tangga kita harmoni, penuh dengan kasih sayang. Dan insyaAllah kita nak sambung perbincangan tentang adab yang kedua, adab pergaulan suami isteri ini, yang mana suami hendaklah berakhlak baik dan bersabar dengan kerenah isteri. Silakan Encik Asham. Ya, terima kasih Faiz, para pendengar rancangan Tafakuh Fiddin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sudah sampai kepada bab yang terakhir daripada kitab adab
An-Nikah, iaitu salah satu daripada kitab-kitab yang terkandung di dalam Ihya Ulumuddin, yang merupakan kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita seperti yang telah disebutkan oleh Faiz tadi, kita dah masuk kepada bab yang terakhir. Dan dalam bab yang terakhir ini kita nak bincang perkara pokok bab ini, iaitu adab nikah kahwin itu sendiri. Perkara yang pokoknya adalah tentang bagaimana suami dan isteri itu beradab terhadap satu sama lain. Bagaimana seharusnya seorang lelaki dan seorang perempuan yang sudah mendirikan rumah tangga itu seharusnya pergaulan mereka, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW di dalam kehidupan baginda yang kita sebut sebagai sunnah. Jadi perkara-perkara itulah yang dikumpulkan dan dihuraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab ini. Maka kitab ini sebenarnya amat penting untuk kita jadikan buku panduan ataupun manual dalam kita melalui kehidupan berumah tangga. Kerana di dalamnya terkandung pesanan-pesanan dan nasihat-nasihat yang amat berguna. Jadi dalam soal hubungan ataupun pergaulan suami dan isteri ini, Imam Ghazali menegaskan ada 12 perkara di mana seorang suami itu mestilah adil, mestilah beradab serta adil di dalam melaksanakannya. Jadi perkara yang kedua yang masih lagi kita belum selesai huraikan adalah soal akhlak baik seorang isteri, seorang suami kepada isterinya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, seorang suami hendaklah berakhlak baik terhadap isterinya. Dan bukan setakat berakhlak baik itu buat baik kepada mereka, tetapi juga bersabar apabila mereka buat karenah yang tidak berapa baik terhadap suami. Hendaklah bersabar dan menahan diri daripada menyakiti mereka. Walaupun pada masa itu mereka bertindak ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Jadi kita dah jelaskan betapa besarnya perjanjian yang seorang suami itu buat apabila dia menerima seorang wanita itu sebagai isterinya. Jadi maknanya bila dia terima, maknanya dia terima suatu amanah yang besar daripada Allah untuk dia jaga, untuk dia pelihara dan untuk dia berikan kasih sayang dan juga bimbingan yang sepatutnya. Jadi kita nak sambung huraian maksud berakhlak baik itu. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, yang dimaksudkan dengan berakhlak baik itu, berakhlak baik kepada isteri itu bukanlah semata-mata, bukanlah berarti menyekat mereka dari menyakiti kita. Akan tetapi bersabar terhadap karenah buruk mereka dan tetap berlemah lembut terhadap mereka semasa mereka meradang dan marah. Kerana isteri juga manusia biasa seperti kita. Akan tetapi mereka juga mempunyai beberapa sifat yang lebih mudah untuk mengikut emosi. Contohnya, mereka lebih mudah untuk meradang dan marah. Hatta dalam keadaan sedemikian sekalipun, Imam Ghazali berpesan, hendaklah kita menahan diri
hendaklah kita bersabar, hendaklah kita mengelakkan daripada menyakiti mereka. Walaupun dalam keadaan mereka itu melakukan perbuatan yang menyakiti kita. Saya. Itu maksudnya. Kenapa? Kerana kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya untuk kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai-bagai aspek kehidupan, khususnya dalam apa yang kita bincangkan sekarang ini dalam soal bagaimana mengendalikan rumah tangga. Faqad kanat azwajuhu turaji'nahu al-kalam. Kalau kita nak tahu, isteri-isteri Rasulullah sendiri pun ada kalanya menjawab mulut. Ada kalanya menjawab mulut baginda. Jangan kita ingat isteri Rasulullah tunduk, patuh, taat aja semua. Ada. Mereka juga adalah manusia biasa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia biasa. Dalam arti kata, baginda juga melalui kehidupan sebagaimana kehidupan manusia biasa. Ada senang, ada susah, ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit. Maka begitu juga dalam soal berumah tangga, baginda juga berumah tangga seperti manusia biasa. Dan manusia biasa juga yang menjadi isteri-isteri baginda. Saya. Jadi dalam soal itu, maka mereka juga mempunyai sifat-sifat yang juga dipunyai oleh manusia-manusia biasa. Jadi kenapa begitu? Kerana sememangnya tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan itu adalah untuk menjadi petunjuk kepada kita semua manusia biasa. Maka dengan sebab itulah berlaku kejadian seperti ini supaya menjadi contoh dan tauladan kepada kita bagaimana seharusnya kita menghadapi suasana kehidupan berumah tangga itu. Bukannya sentiasa indah. Saya. Kata Piramli sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami isteri kan? Jadi begitulah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi karenah kehidupan berumah tangga. Jadi kita sebutkan di sini beberapa kisah yang sebenarnya amat-amat menarik untuk kita ambil tauladan kepada untuk kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Jadi Imam Ghazali menyebut bahawa isteri-isteri baginda pun ada menjawab mulut. Dan seorang daripada mereka wa tahjuruhul wahidah minhunna yauman ila al-lail. Ada seorang daripada mereka itu memboikot Nabi. Satu hari daripada siang sampailah kepada malam. Jadi itu juga berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waraja'at imra'atu Umar radhiyallahu anhu. Maka isteri Umar pun sekali pernah menjawab mulut Sayyidina Umar, mungkin membantah, melawan cakap, begitulah. Fil kalami, dalam pertuturannya. Faqala aturaji'ini yalka'a. Maka Umar pun berkata, engkau menjawab mulut aku ke wahai Ka'a? Isterinya. Panggilannya kepada isterinya. Faqalat, maka jawab isterinya, anna azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa huwa khairun minka. Jawab balik. Dia kata, isteri-isteri Rasulullah pun jawab mulut Rasulullah. Sedangkan dia itu Nabi lebih baik pada engkau. Jadi kita lihat bagaimana perbualan mereka yang seperti yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ia menunjukkan kepada kita bukanlah bermakna menjawab mulut itu suatu perbuatan yang baik. Ia menunjukkan kepada kita perkara sebegini adalah berlaku. Boleh berlaku, tidak mustahil berlaku. Apabila suatu perkahwinan itu telah lama, berbagai-bagai pahit manis akan dirasai. Jadi perkara-perkara sebegini adalah sebenarnya perkara-perkara biasa sahaja yang berlaku dalam kehidupan berumah tangga, termasuklah dalam kehidupan berumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, dalam kehidupan Sayyidina Umar.
radhiyallahu anhu, sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Apalah sangat kita yang manusia-manusia biasa ini, sudah tentulah perkara sedemikian lebih mudah untuk berlaku. Jadi kita nak tunjukkan di sini bagaimana apabila dihadapkan dengan perbuatan yang sedemikian, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan sifat dan tauladannya kepada kita. Jadi kita sebut di sini kisah apa yang berlaku di antara baginda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa jara bainahu wa baina Aisyata kalamun. Jadi satu ketika pernah Nabi SAW bertengkar dengan Sayyidatina Aisyah. Hatta adkhala bainahuma Abu Bakrin. Jadi pertengkaran tu mungkin agak serius pun, sehingga kedua-duanya terpaksa memanggil Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah bapa kepada Aisyah, dan juga sekaligus maka Abu Bakar itu juga adalah mertua kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sekaligus Abu Bakar itu juga adalah sahabat baginda yang paling utama, yang paling penting. Jadi terpaksa panggil Abu Bakar sebagai hakaman. Wastashhadahu. Jadi kedua-duanya itu minta dia jadi hakim. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Tukallimin atau atakallam?" Sekarang ni engkau nak bercakap ke ataupun nak suruh aku bercakap? Maknanya sekarang ni Abu Bakar sudah ada, bapa engkau dah ada di sini. Sekarang ni engkau nak bercakap, nak mengadukan hal ke? Kau nak serahkan aku je bercakap. Nak ceritakan apa masalah. Faqalat bal tukallim anta. Kata Aisyah, awak je lah yang cakap. Bukan begitulah. Awak je lah yang cakap. Wala taqul illa haqqa. Tapi hanya cakap benda yang betul sahaja. Apabila mendengar anaknya bercakap begitu di hadapan suami, sedangkan suami itu adalah Rasulullah juga, maka Abu Bakar pun tidak dapat menahan dirinya. Falatamaha Abu Bakrin hatta dama fuha. Maka Abu Bakar pun menampar Aisyah sehingga berdarah mulut beliau. Waqal, lalu dia berkata, ya udwata nafsiha, wahai engkau yang menjadi musuh dirimu sendiri. Itu kalau Arab cakap macam tu dia marah lah tu. Wahai musuh kepada dirinya sendiri. Wahal yaqulu ghairal haqqi, adakah Nabi ni akan bercakap sesuatu selain daripada kebenaran? Apakah patut engkau nak pesan kepada Rasulullah supaya bercakap benar? Apa kau ingat dia akan berbohong? Begitulah maksudnya. Yang itu menyebabkan Abu Bakar marah kepada Sayyidatina Aisyah. Fastajarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun takut kepada bapanya. Dia lari bersembunyi di belakang Rasulullah. Padahal dia bergaduh dengan Rasulullah. Dia lari bersembunyi di belakang Rasulullah. Wa qa'adat khalfa zahrihi, bersembunyi di belakang bahu Rasulullah SAW. Takut bapaknya mungkin bagi penampar lagi sekali. Itu kisahnya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, sabda Nabi, la nad'uka li hadha. Wahai Abu Bakar, kami bukan memanggil engkau untuk engkau buat begini. Mana aku bukan panggil kau nak supaya kau tampar Aisyah. Nabi pula membela isterinya. Wala aradna minka hadha. Dan bukan kami mahu engkau buat begini, wahai Abu Bakar. Kita lihat bagaimana kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana begitu bersabarnya baginda. Tidak diusiknya, tak pernah dia buat tindakan yang begitu kepada Aisyah. Maka apabila Abu Bakar menampar Aisyah, ialah itu bapa, dia kan sebagai bapa.
Bagaimana dia malulah dia tengok anak dia berperangai macam ni. Malu Abu Bakar kerana anak berperangai demikian. Mungkin dia takut kalau Aisyah buat macam tu, kalau Rasulullah ceraikan dia ke macam mana, mungkin itu akan memalukan Abu Bakar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memanggil Abu Bakar untuk tujuan itu. Dia memanggil Abu Bakar untuk memutuskan perbalahan antara dua itu. Siapa yang betul, siapa yang tak betul. Bukan nak suruh menempeleng Aisyah radhiyallahu anha. Kerana pada masa itu mungkin Aisyah dalam keadaan marah. Aisyah dalam keadaan emosi. Yang tu kita maksudkan, hendaklah engkau bersabar. Ada masanya, ada kalanya isteri itu berada dalam keadaan mengikut emosi. Pada masa dia mengikut emosi, dia kurang membuat pertimbangan akal. Maka kita hendaklah bertoleransi. Kita hendaklah sebagai suami hendaklah bertoleransi keadaan isteri itu pada masa itu. Jadi kita hendaklah menahan diri daripada melakukan perbuatan yang sedemikian, memukul ke, mencederakan isteri ke. Jadi macam-macam perkara yang boleh berlaku apabila mengikut kemarahan. Okey, jadi kita nak rehat sekejap, tenangkan keresahan semua ni. Kalau mungkin ada yang tengah-tengah macam yang Cik Hasan sebutlah, ada yang nak naik tangan dan sebagainya, kita pertimbanglah baik-baik apa yang dah kita belajar daripada dua peristiwa yang disebutkan oleh Cik Hasan ini dalam kita hidup bertoleransi, berkasih sayang antara suami dan juga isteri. Dan insyaAllah kita rehat sekejap. Kembali selepas ni kita nak sambung lagi perbincangan kita dalam adab nikah kahwin menerusi Tafakuh Fiddin bersama dengan Cik Mat Aslam Ahmad. Jadi anda jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. Alam pun bersaksi, seolah memahami bahwa dirimu akan ku miliki. Segala pengorbanan ku titip kesabaran, antara kita berdua sudah ditentukan. Sayang, ku tak bisa terlukis, cukup hanya hatiku yang merasakan. Kisah yang terindah yang dikirim Tuhan.
kisah yang terindah yang dikirim Tuhan melengkapi tiap doa. Selamat ini telah ku semaikan. Cinta, tahukah engkau, kau membuat hatiku untuk bersama, seiring denganmu menuju cinta yang satu. Masih lagi kita bersama dalam Safaku Fiddin, Adab Nikah Kahwin. Kita bicarakan bersama dengan Encik Mat Asam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Berbicara kita tentang bagaimana suami perlu bersabar atas kerenah isteri. Macam Encik Asam sebut, kadang-kala mereka melakukan sesuatu tidak membuat pertimbangan akal yang sewajarnya, melibatkan emosi. Jadi kita nak sambung lagi perbincangan kita. Mungkin ada banyak lagi kisah yang kita nak dengarkan berkaitan dengan kisah para sahabat, bagaimana mereka menyantuni para isteri mereka dalam kehidupan berumah tangga ni. Cik Asam, silakan. Ya. Terima kasih Faiz. Kita sambung sedikit lagi perbahasan kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni isteri-isteri baginda. Dan dalam kisah yang kita baru sebutkan tadi adalah kisah baginda bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha apabila berlaku pertengkaran. Jadi dalam suatu kisah yang lain disebut waqalat lahu marratan fi kalamin ghadibat indahu. Pada satu ketika pernah juga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kepada Nabi perkataan yang menunjukkan kemarahannya kepada Nabi. Jadi Aisyah pun ada masanya naik angin, marah kepada Nabi. Anta alladhi taz'amu annaka nabiyullah. Apa kata dia? Katanya, engkau ke yang mendakwa dia itu Rasulullah, Nabi Allah? Begitu. Macam soalan, macam ni ke Nabi Allah? Macam tu. Macam ni ke Nabi Allah? Macam seolah-olahnya Aisyah radhiyallahu anha ni mempersoalkan, betul kan ni Nabi? Kalau Nabi macam mana perangai macam ni? Soalannya macam tu. Itu kata Aisyah. Tapi perkataan itu diucapkannya dalam keadaan dia marah. Bukan dia maksudkan perkataan itu. Bukan dia maksudkan mempersoalkan Nabi. Akan tapi bila marah, dia hilang pertimbangan yang waras itu. Dia boleh menyebabkan seseorang itu mengucapkan kata-kata yang dia tidak maksudkan semasa dia tidak marah. Maka apa jawab Nabi? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tersenyum. Habis senyum aja. Apabila Aisyah cakap macam tu. Kalau kita siap-siap angkat tangan, baik sikit kan? Wahtamala dzalika hilman wa karama, dan dia bersabar terhadap perkataan itu dengan sebab sifat lemah lembut dan sifat murah hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang Imam Ghazali maksudkan, kita sebagai suami hendaklah miliki sifat-sifat ini. Kerana tujuan perkahwinan itu adalah satunya untuk membentuk diri. Bukan sahaja dalam soal perkahwinan ni one way tau. Bukan sahaja seorang suami membentuk kepribadian isterinya. Tetapi dia dua-dua, two ways. Pada masa yang sama juga kelakuan dan sifat dan perbuatan isteri itu menjadi bahan yang mendidik kesabaran seorang suami, mendidik kemurahan hati seorang suami, mendidik sifat-sifat harga diri, maruah seorang suami. Itu juga dia dapat dengan cara yang sedemikian. Jadi apabila isterinya itu seorang yang mungkin mulutnya laser ke, maka suami bersabar. Nak mendidik, nak membentuk ni bukan sesuatu yang mudah. Mungkin akan mengambil masa.
Jadi dalam pada itu hendaklah dia bersabar dengan menanggung segala kesakitan yang mungkin boleh timbul. Wa kana yaqulu laha. Satu ketika Nabi pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'arifu ghadabaki min ridaki." Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu bila masa engkau marah, bila masa engkau senang hati, suka kepada aku. Faqalat, wa kaifa ta'rifuhu? Jawab Aisyah, bagaimana engkau mengetahuinya wahai Rasulullah? Faqala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raditi faqultu la wa ilaha Muhammad." Kalau sekiranya engkau redha, engkau tak marah pada aku, engkau suka pada aku, engkau seronok, engkau akan berkata la, tidak, dan demi Tuhannya Muhammad. La wa ilaha Muhammad. Wa idza ghadabti, apabila engkau marah kepada aku, engkau akan berkata la wa ilaha Ibrahim. Tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Saya. Jadi Rasulullah pun sampai perasan. Perasan maknanya ini adalah sebahagian daripada kehidupan seharian baginda dengan Aisyah. Sampai Nabi pun dah tahu dah Saya. nak baca tingkah laku isterinya Aisyah radhiyallahu anha itu. Daripada bahasa yang dia gunakan. Qalat sadaqta. Kata Aisyah, memang betul apa yang kau cakap itu. Innama ahjurus maka, kerana memang aku boikot nama engkau. Yang aku boikot hanyalah nama engkau. Saya. Pada aku marah, aku buang nama engkau. Tapi sebenarnya aku bukan buang engkau. Maksudnya begitu. Itu jawapan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Anas radhiyallahu anhu, di dalam menceritakan perihal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam soal bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam melayani isteri-isteri baginda. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bin nisa'i was sibyan. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan seorang yang paling pengasih, atau seorang yang paling penyayang terhadap wanita, isteri-isteri baginda, dan juga kepada anak-anak. Saya. Itu adalah sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya menjadi renungan kita. Yang seharusnya menjadi ikutan kita. Yang terutama pada zaman di mana sering umat Islam itu dituduh meletakkan wanita pada kedudukan yang rendah. Sering kali isu wanita itu dibangkitkan oleh pihak-pihak yang tertentu sebagai alat untuk merendah-rendahkan agama Islam, untuk memfitnah dan menuduh Islam sebagai agama yang tidak mempunyai, yang tidak menghormati hak wanita, yang menindas wanita, dan berbagai-bagai lagi tuduhan yang dibuat. Mungkin sebahagian daripadanya itu berpunca daripada kelakuan umat Islam sendiri. Kerana kelakuan mereka yang tidak menunjukkan sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat lemah lembut terhadap isteri-isteri mereka. Tidak sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, kalau masih ingat lagi pada minggu yang lepas, saya ada menyebutkan dalam satu hadis yang panjang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan wasiat tentang wanita. Memberikan wasiat, berpesan
kepada umat Islam, kepada umatnya supaya menjaga wanita itu dengan baik. Supaya menunjukkan kepada mereka kasih sayang, supaya memberikan kepada mereka tunjuk ajar, memberikan kepada mereka bimbingan. Tetapi pada hari ini disebabkan oleh umat Islam itu rata-ratanya sudah banyak yang menjadi jahil, menjadi keliru, maka mungkin kebanyakan daripada mereka tidak menyedari, tidak pernah mendengar bagaimana caranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyantuni kaum wanita dalam kehidupan baginda. Jadi sebab itulah penting untuk kita membaca kitab ini dan melihat di dalamnya. Yang saya sebutkan di sini hanya petikan daripada hadis-hadis itu. Pilihan daripada beberapa hadis. Sedangkan hadis-hadis yang disenaraikan di dalam perbahasan ini amat banyak. Jadi saya harap para pendengar akan mengambil kesempatan ini untuk mencari kitab ini dan cuba untuk menelaah dan melihat isi kandungannya. Ya. Saya terima kasih Cik Asham untuk itu. Perbincangan kita pada kali ini tak berakhir lagi. Kita nak sambung satu lagi adab selanjutnya. Sikit mungkin kita nak masuk berkaitan dengan adab berikutnya selepas ini, insya-Allah. Jangan korang rakan-rakan saya, teruskan setia bersama-sama kami. Saya harap perbincangan Tafakur Fiddin ini bukan sahaja didengari oleh pasangan suami isteri yang baru masuk ke alam perkahwinan. Kita harap semua orang lah yang dah pun berada sama-sama, mungkin ini tak pernah dengar atau belum lagi belajar, tak sempat lagi belajar. Jadi kita tambah ilmu sama-sama agar dapat kita jalani kehidupan apa yang digariskan oleh Islam dalam kita nak menyantuni seisi keluarga. Bagaimana suami menyantuni para isteri dan isteri juga menyantuni suami, insya-Allah. Jangan kemana-mana, kembali selepas ini dalam Tafakur Fiddin, adab nikah kahwin kita bicarakan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kata orang, jika ingin melihat kebersihan peribadi seseorang, lihat tandas di rumahnya. Begitu juga tandas awam. Ia melambangkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awamnya, maka semakin rendahlah tahap kebersihan setiap ahli masyarakat negara tersebut. Malu jika pelancong asing menilai kebersihan tandas awam dengan menteliti masyarakat kita. Tandas yang kotor bukan sahaja tidak memberi keselesaan, malah boleh menyebabkan kita terdedah mendapat penyakit apabila digunakan. Bukannya sukar menjaga kebersihan, guna peralatan tandas dengan betul dan buang sampah ke dalam tong sampah. Dan jangan sesekali merosakkan atau menyalahgunakan tandas awam. Elakkan menjadi negara berinfrastruktur kelas pertama, tetapi minda masyarakatnya masih di kelas ketiga. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Masih lagi bersama kita dalam adab nikah kahwin Tafakur Fiddin. Kita berbicara bersama dengan Encik Mat Aslam Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Kita berbicara tentang adab nikah kahwin. Dah kita selesaikan dua daripada adab pergaulan suami isteri ni. Ada 12 kesemuanya. Kita dah masuk tadi yang awal hari tu, kita dah masuk tentang walimah, bagaimana nak mengadakan majlis walimah itu sendiri. Dan tadi pun baru selesai kita masuk ke bab pergaulan antara suami dan juga isteri. Dan yang ketiga kita nak masuk selanjutnya. Cik Asham, silakan perbincangan kita. Ya, kita masuk pula kepada adab yang ketiga. Di mana seorang suami, ini penekanan kita kepada suami. Kalau sebelum ni kita bercakap tentang ciri-ciri pengantin itu, kita banyak memberi penekanan kepada wanita. Betul. Yang ini apabila bab kewajipan, bab adab, ini penekanannya kepada suami. Jadi suami itu hendaklah adil dan beradab dalam perkara-perkara yang kita sebutkan ini, 12 perkara. Jadi perkara yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah, suami itu hendaklah bersabar. Di samping bersabar, tadi dah suruh bersabar. Di samping bersabar terhadap karenah isteri, suami juga kenalah pandai bermesra, bergurau senda dan bermain-main dengan isteri. Kerana perbuatan sedemikian boleh mengembirakan hati wanita. Kita lihat bagaimana Islam itu bukan sahaja
menyebut perkara yang menyentuh hubungan dengan Allah, bukan saja sembahyang, yang tahunya sembahyang, puasa, haji, umrah. Itu hubungan kita dengan Allah. Akan tetapi Islam juga menyebut dan menjelaskan, menunjukkan contoh perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Dan di antara perkara yang dikategorikan hubungan sesama manusia itu adalah hubungan seseorang dengan isteri. Jadi dalam soal berhubungan isteri ini bukannya soal isteri wajib taat pada suami. Itu saja yang kebanyakan suami tekankan. You wajib taat dengan I. Macam tu. Awak mesti taat. Yang persoalan yang dia nampak hanya persoalan taat. Taat, taat dan taat. Tetapi itu bukan satu-satunya perkara yang akan mentakrifkan hubungan suami dan isteri. Tetapi yang akan mengukuhkan suami isteri itu hubungannya, yang akan mengukuhkan kasih sayangnya, akan mengukuhkan ketaatannya itu banyak perkara-perkara lain lagi. Di antaranya adalah dalam soal bermesra, bergurau senda, bermain-main dengan isteri. Yang ini pun sebagaimana yang ditunjukkan di dalam kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kita sekarang sedang musim Maulid. Betul. Maulid Ar-Rasul, maka sesuailah untuk kita mengingati kembali bagaimana kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni isteri-isteri baginda untuk dijadikan contoh kepada kita semua. Jadi waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'ahunna, suka bergurau bersama dengan isteri-isteri baginda. Wa yanzilu ila darajati uqulihim, dan dia menyesuaikan dirinya kepada darjat pemikiran, taraf pemikiran pemikiran isteri-isterinya. Mana dia tak adalah angkat diri dia tinggi, macam cakap dengan orang rendah. Dia turun biar sama rendah macam kita. Kalau kita bercakap dengan budak-budak, kita buatlah cara bercakap dengan budak-budak. Takkan kita bercakap dengan budak-budak macam kita bercakap dengan orang dewasa. Cakap falsafah. Maka begitu juga. Maka begitulah juga apabila baginda bergurau senda dengan isterinya, maka dia mengikut perkara-perkara yang boleh disesuaikan dengan orang perempuan. Macam tu. Jadi begitu tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menurunkan darjat dirinya itu supaya sama dengan akal orang lain. Dalam hadis lain disebut wa khatibun nas ala qadari uqulihim. Kau bercakap dengan orang mengikut kadar akal fikiran masing-masing. Barulah akan berlaku komunikasi. Maka itulah yang ditunjukkan oleh baginda di dalam kehidupan baginda sehari-harian, fil a'mal wal akhlak. Di dalam amalannya, di dalam soal akhlaknya, tingkah lakunya, Nabi cuba menyesuaikan mengikut keadaan orang yang dia hadapi itu. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabiqu Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak Aisyah berlumba lari. Dia samping Nabi berlari, lomba lari. Jom kita berlumba lari. Berlumba lari. Jadi satu ketika Aisyah menang, Nabi kalah. Dan satu ketika yang lain Nabi yang menang dan Aisyah yang kalah. Bila Nabi menang, yang ni balas yang hari itu. Yang ni balas yang hari itu. Hari itu awak menang, sekarang ni saya menang. Macam tu, balas dendam kekalahan yang sebelum ini. Begitulah caranya Nabi SAW bermain-main, bergurau senda dengan isteri baginda. Bukannya Nabi ini tahunya pergi berjihad, dia berperang aja, batu berdakwah aja, qiyamul lail saja. Bukan itu. Nabi kita adalah seorang yang contoh tauladan yang sempurna, di mana dalam setiap aspek kehidupan itu baginda berupaya menunjukkan kepada kita contoh tauladan.
Di dalam suatu khabar yang lain disebutkan bahawasanya Nabi SAW min afkahin nasi ma'a nisa'i. Nabi ni adalah dianggap seorang yang paling kelakar, paling lucu bersama dengan isteri-isteri baginda. Rupanya Nabi ni seorang yang kelakar. Maknanya apa? Nabi pandai bergurau senda. Nabi pandai menghiburkan hati isteri-isteri baginda dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Jadi ini pun mungkin perkara yang jarang disebut. Betul? Saya tak kata tidak disebut. Jarang disebutkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah. Dalam satu cerita lagi Aisyah bercerita. Satu hari aku dengar suara orang-orang Habsyah sedang bermain sesuatu. Tak silap saya bermain macam seni mempertahankan diri lah. Mungkin bermain pedang, bermain lembing, macam pertunjukan seni mempertahankan diri. Pada hari Ashura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, adakah kau nak tengok? Kau nak tengok ke? Ini ada satu pesta, ada satu permainan. Adakah kau nak tengok mereka bermain? Maka jawab Aisyah, nak. Maka Rasulullah pun panggil mereka. Datang ke rumah. Tepat depan rumah lah. Mungkin depan rumah lah kot. Depan rumah. Panggil, suruh buat pertunjukan depan. Aku nak tengok. Aisyah pun nak tengok. Kemudian, maka Rasulullah pun suruh tengok lah. Atuhibbina antara la'bahum. Kau suka kan nak tengok? Maka jawab Aisyah nak tengok. Maka Nabi pun panggil. Nabi pun duduk di pintu, angkat tangan, dia letak di bingkai pintu. Maka Aisyah pun sangkut dagunya atas tangan Nabi. Tengok keadaan, cara kedudukannya itu. Bayangkan kedudukan Aisyah bersama dengan Nabi menonton suatu pertunjukan. Menonton suatu pertunjukan. Maka tengoklah. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Aisyah, hasbuki. Sekarang dah puas tengok. Dah puas tengok dah. Wa aqulu uskut marratain aw thalathan. Aisyah kata, diam, aku tengah nak tengok ni. Nak tengok lagi maknanya. Saya. Kali ataupun 2 kali. Maknanya belum puas. Thumma qala ya Aisyah hasbuki. Kemudian Nabi tanya lagi selepas pada itu, macam mana dah puas? Faqultu na'am. Sehinggalah Aisyah kata na'am, puas. Okey, dah puas dah. Puas dah tengok. Yang mula-mula 2-3 kali tanya tu belum lagi. Nabi kata diam. Aisyah kata diam, aku nak tengok, jangan kacau. Jangan kacau. Maka sehinggalah Aisyah kata na'am, dah puas. Fa asyara ilaihi, maka Nabi memberi isyarat kepada mereka, cukuplah. Fansarifu, maka mereka pun pergilah daripada tempat itu. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan setakat mengajar, bercakap, berteori, akan tetapi baginda menunjukkan perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan baginda untuk dijadikan tauladan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isteri-isterinya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap isteriku. Kata Umar radhiyallahu anhu, hendaklah seorang lelaki itu apabila dia bersama dengan keluarganya, mislas sabi, seumpama seorang budak-budak. Bila dia bersama keluarga, dia macam budak-budak. Tapi bila dia kembali kepada kaumnya, bila dia menjalankan tugasnya, balik ke pejabat ke apa, dia adalah seorang lelaki sejati. Faham tak? Bila dia, maknanya dia seorang yang bijaksana, seorang yang tegas, seorang yang boleh diharapkan, seorang yang boleh memberi pandangan, pendapat.
Tetapi bila bersama dengan keluarga, dia seperti seorang budak-budak. Saya. Seperti sobi. Tu. Jadi kita nak tutup perbahasan kita tentang sifat ini. Sifat apa, bergurau senda, bermain-main dengan isteri, bersuka-suka, berseronok-seronok. Ini sebagaimana dipetik di sini, Imam Ghazali juga memetik suatu perkataan seorang A'rabiyah, maknanya seorang perempuan Arab, Badui, yang mensifatkan bila ditanya tentang perihal suaminya yang telah mati. Waqad mata. Suaminya telah mati, tetapi bila ditanya, orang tanya dia tentang bagaimana arwah ni semasa hidup, apa katanya? Faqalat, katanya, wallahi, demi Allah, laqad kana dhahukan. Sesungguhnya arwah ni semasa hidupnya seorang yang banyak ketawa. Idza walaja, bila kau jumpa dengan dia, kau bersama dengan dia, dia seorang yang suka ketawa. Sikit-sikit ketawa, maknanya seorang yang happening, seorang yang happy, seorang yang ceria. Sikitan idza kharaja, tetapi bila dia keluar depan orang, dia seorang yang pendiam. Dia dengan isteri dia, dengan keluarganya, dia mengilai, suka, seronok, ketawa aja. Saya. Tapi kalau kat luar, dia pendiam aja. Idza kharaja. Akilan ma wajada. Dia makan apa yang ada. Maknanya, aku buat apa yang makan. Tak banyak songeh. Buat apa-apa sekalipun dia makan. Ghairu musailin amma faqada. Dan dia tak pernah tanya apa yang tak ada. Dia tak pernah mempersoalkan apa yang tak ada. Tak ada itu, tak ada ni, tak sibuk je tanya. Benda yang ada, tak nak makan. Maknanya, dia adalah seorang suami yang sangat senang pada hemat isterinya. Seorang yang sangat lembut hati, seorang yang sangat ceria, seorang yang tidak menyusahkan isterinya, sehingga kan setelah dia mati sekalipun, demikianlah bagaimana cara isterinya itu mensifatkan, menceritakan kepada orang perihal keadaan suaminya itu. Saya terima kasih Cik Asam untuk bicara kita berkaitan dengan bab ini. Kita dah masuk 3 adab dah sebenarnya. InsyaAllah kita nak sambung minggu depan, hari dan waktu yang sama, setiap Selasa 9 malam. Untuk adab selanjutnya, adab nikah kahwin kita ni, InsyaAllah kita nak masuk dalam bab pengurusan rumah tangga pula, yang mana Cik Asam sebut kita menjurus penekanan ini kita berikan kepada para suami, kewajipan seorang suami untuk berlaku adil dan juga beradab dalam 12 perkara. Jadi kita dah sentuh 3, kita nak sambung lagi selanjutnya minggu hadapan. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa juga yang kami bawakan dekat sini memberi manfaat terbaik buat anda untuk sama-sama kita hidup penuh dengan kasih sayang. Sebagai seorang suami, ambil peranan dan tanggungjawab ini digariskan dalam Islam, bagaimana kita nak pastikan rumah tangga yang kita bina, yang kita jadi ketuanya, kita kemudi sebaiknya, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Cik Asam untuk bicara kita pada minggu ini. Kita jumpa kembali minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih rakan-rakan saya yang terus kita bersama-sama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kembali semula Tafakuh Fiddin minggu hadapan, adab nikah kahwin kita bicarakan. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Burak Oil. Minyak berkualiti. Burak Oil. Pilihan community. Burak Oil. Prestasi tidak diragui. Pilihan tempatan, pilihan Malaysia. Burak Oil, Burak Oil, stesen community anda. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda, bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
Radio IKIM 2020 memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Di Warna Pagi IKIM, setiap Isnin hingga Jumaat, 6.10 pagi. Dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. Oh, at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tahmid, takbir, dan disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu mereka datang lagi kepada Nabi mengkhabarkan orang yang kaya itu juga berzikir yang sama, orang yang bekerja itu berzikir yang sama. Lalu Nabi SAW mengatakan itulah dia kelebihan yang Allah bagikan kepada orang kaya yang bekerja, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kerana itu hadirin, bagaimana untuk kita berzakat? Zakat itu dituntut. Kalau tidak punyai harta, ternyata orang yang bekerja dan punyai lebihan harta itu untuk dizakatkan, mereka mendapat kemuliaan. Mereka itu akan mengatasi orang-orang yang tidak bekerja kerana mereka tidak boleh memiliki harta untuk dizakatkan. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. The book published by IKIM in 2019, Harmony Between Religion and Science, discussing the scientific or empirical knowledge of what and how of science and technology, as well as the responsibilities that humans have over them and the need to be addressed in science and religion discourse. The book elucidates the harmonious relationship between religion and science in the context of various issues of importance to society, such as education, philosophy, and sustainable development. Get your copy of Harmony Between Religion and Science at a great discount on www.ikimniaga.my, www.ikimniaga.my, or call 03-6204-6389 for more info. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya, Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda mahukan anak-anak lebih pintar? Apa kata ibu bapa amalkan 5 perkara yang boleh membangunkan potensi otak kanak-kanak? Bawa anak-anak melakukan aktiviti luar seperti ke taman permainan. Latih anak-anak buat keputusan sendiri. Kawal masa menonton TV dan waktu bermain gadget. Galakkan anak-anak makan makanan berkhasiat seperti susu, buah-buahan dan sayur-sayuran. Serta rangsang minda anak anda dengan memberi sokongan dan pujian apabila mereka berjaya melaksanakan kerja yang anda suruh. Waktu yang paling menyeronokkan apabila dapat menemani anak-anak anda bermain dan bergurau senda dengan mereka, kan? Tak susah pun. Anak-anak pintar, ibu ayah juga senang hati. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita Warna